Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Mengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini. Walaupun hari ini saya sibuk sikit kan. Macam-macam hal lah sibuknya tu. Semalam hari Jumaat saya ada konsert. Ustaz Ismail ya, ada konsert di Pulau Pinang. Jadi saya sekarang ceramah dah kurang ceramah, tak banyak salah ceramah ni. Jadi buat konsert senang ya, alhamdulillah. Jadi semalam saya buat konsert lah sejam. Jadi tuan-tuan malam ni jemput ceramah, jadi saya tak menyanyi lah. Kalau tuan-tuan jemput konsert, insya-Allah. Jadi pagi tadi saya bersama dengan 18 bas yang melawat sekolah saya, yang sampai 16. 2 lagi tak sampai, terperangkap dekat Kemalangan di Simpang Pulai. Jadi dia orang sampai di sekolah saya tadi jam 5 petang. Accidentnya 7.45. Dia orang sampai di sekolah saya pukul 5. Bayangkan daripada Johor 2 bas. Jadi saya pun nak gerak ke sini pun tak boleh ikut highway, jalan jam gila. Ikut Batu Gajah pun merah, tak boleh ikut. Ikut Gopeng pun tak boleh. Ikut Kampar pun tak boleh. Saya kata malam ni tak ada rezeki kita lah ya. Akhirnya manalah, rupanya boleh ikut jalan Seri Iskandar, jalan ke Lumut, pergi ke Kuala Selangor, Tanjung Karang, Kuala Selangor, naik ikut Gatri, keluar kok Sungai Buloh, baru sampai tuan. Daripada 12.30 saya gerak, 7.20 baru sampai ya. 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, bersama perjalanan pergi ke Mekah tuan. Mudah macam ke Jeddah punya jamnya hari ni, Masya Allah, Subhanallah. Tak apa pun dapat sampai juga, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi banyaklah yang kita tengok video kemalangan lori pagi tadi. Macam mana orang boleh rakam kemalangan itu dengan gunakan dashcam. Dia rakam, nampak lori tadi masuk, lorong sebelah langgar dengan lori sebelah, maka berlakulah kemalangan yang kita tengok lah. Makan dua-dua belah jalan, mengakibatkan ribuan orang sesak. Di Batu Gajah sesak, di Ipoh sesak. Semua pakat keluar cari jalan, untuk ke utara tak boleh, nak ke selatan tak boleh. Jadi tuan-tuan, begitulah yang dikatakan ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai saja ajal, tak lewat, tak tangguh, tak cepat, tak dilambatkan walaupun 1 saat. Dan hari ini kematian itu dapat dirakam. Dalam surau kita ni ada CCTV. Ada orang yang mati sedang sujud, ada orang yang mati sedang sembahyang, ada orang yang mati sedang baca khutbah, ada orang yang mati dalam keadaan sedang senam aerobik, ada yang mati sedang menyanyi, ada yang mati dalam keadaan sedang main bola, main badminton. Dapat dirakam tuan. Bayangkan kalau yang dirakam itu yang sedang mati itu kita, bayangkan. Kita hanya menengok Allah, 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 Allah. Kita tengok. Kita yang sebut Allah, 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 ya Allah. Itu kita tengok gambar video. Bayangkan yang dalam video tu kita. Kalau kita yang di luar melihat video tu Allah, 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 aduh. Macam mana yang orang dalam tu? Agak-agak apa pula yang dia menjerit dalam kereta tu tuan. Agak-agak orang yang kemalangan, orang yang sedang berada dalam kemalangan tu, agak-agak apa perasaan dia tuan-tuan? Kita tengok tu imam yang jadi imam solat, bila dia sujud, lama dia sujud, tak bangun, kita
Orang belakang dia, Tok Bilal belakang, angkat kepala tengok. Kemudian sujud balik. Yang sebelah Tok Bilal pun angkat kepala, sujud balik. Tok Imam tu kita nampak dah lembek dah tak ada dah. Kita kata Allah cantiknya mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati sedang sujud Allah. Kita sebut macam itu, dia yang mati masa itu. Agak-agak apa rasa orang tu? Kita yang tengok tu pun Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah cantiknya mati. Mati pula tengah menari. Tengah duk buat joget lambak. Tumbang Tok Lebay. Dia orang balik masjid tu, piah di atas kepala. Pergi naik atas pentas joget sekali. Joget-joget di Pak Maun. Sang matahari, sang rembulan entah. Menari-menari, mati entah. Kita kata Allah, mati tengah menari. Aduh. Bayangkan dia macam mana. Dan satu benda yang kita kena bayangkan, yang mati tu kita. Macam kita pergi ziarah orang mati, kita hantar dia ke kubur, kita tengok jenazahnya di dalam kubur. Cuba bayangkan itu kita. Tok Imam di atas, okey. Kita yang hantar mayat, okey. Duduk berkeliling kubur tu. Wahai si Polan bin si Polan. Oh, nampak tu. Selepas ini akan datanglah kamu dua malaikat yang akan menanyakan soalan kepada kamu. Janganlah kamu takut kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Kalaulah mayat tu boleh menjawab, agak-agak apa kata dia? Engkau senanglah cakap, engkau di atas. Turun bawah kalau berani. Pasal dia, kita tak dengar apa dia cakap. Kita bolehlah cakap macam tu. Maka jawablah kamu dengan fasih dan lancarnya Allah Tuhanku. Oi, Tok Imam ngajar entah ni. Masya Allah, cuba bayangkan kita dalam tu. Nak balik tak boleh, nak bangun tak boleh, nak hidup balik tak boleh, tinggal engkau seorang dalam tu. Sebab itu tuan-tuan, tajuk kita pada hari ini ialah andainya Ramadan aku yang terakhir. Soalan dia, sempat ke Ramadan? Siapa sini yakin Ramadan sampai? Seorang pun tak yakin tuan-tuan. Tambah saya ni tuan-tuan, lagi tak yakin. Tiap-tiap hari duduk atas jalan ni, tiap-tiap hari saya tengok aksiden. Dekat Sungai Buloh tadi aksiden, Jalan Duta aksiden. Nengok motor, driver dah keras tengah jalan tu. Hai ya Allah. Aku ni mati aksiden gamak dia. Dulu 2016 saya kena sakit jantung, serangan jantung tengah ceramah. 2016 masuk hospital, masuk ambulan. Dalam ambulan tu saya kata, malam ni aku tak ada lah kot, mengucap lah, tak mau ingat lain dah, mengucap walaupun sakit, la ilaha illallah, non stop lah. 10:30 malam tu heboh satu Malaysia, Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikutkan Facebook dah mati saya kat Zoom. Yang datang ni zombie ni. Kalau ikut Facebook lah entah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tajuk ni bagus. Alhamdulillah. Andainya ini Ramadan aku yang terakhir. Tapi kalau kita cepatkan sikit, tak payah tunggu Ramadan. Andainya ini Isyak aku yang terakhir, macam. Andainya sat lagi solat Isyak aku yang terakhir. Sebab tu ulama-ulama mengatakan bahawa kalau kau nak jadi baik, kau kena bayangkan bahawa ini adalah solat engkau yang terakhir. Last, lepas ni aku mati dah, tak ada sembahyang. So nak buat macam mana sembahyang kita? Mesti yang terbaik. Ini adalah solat perpisahan aku dengan Tuhan. Solat terakhir aku dengan Allah. Aku nak buat yang terbaik. Soalan dia, berapa ramai yang solat terbaik? Laju, cepat. Rabbi fil rahman At-tahiyatu inna Muhammad majid je panjang entah. Itu macam mana? Itu belum masuk tarawih. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Ahad. Punya lajunya.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nasib baik ahad. Kalaulah Sabtu, kita pun tak tahu surah apa. Sabtu surah apa pula hujung dia. Ahad tu qul huwallahu kita tahu lah. Tuan-tuan, Allah Taala kata apa? Allah Taala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan Allah dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Wasta'inu, hendaklah kamu minta tolong daripada Allah bis-sabri was-salah, dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang. Nombor satu, nak minta pertolongan daripada Allah, kena sabar dulu. Bukan hari ni minta, hari ni dapat. Saya ni ustaz dah 5 tahun penyakit ustaz, tak ada lega-lega ustaz. Pergi Mekah berdoa, sembahyang hajat, Tuhan tak bagi pun tak tahu. Malas makan ubat ustaz, lantak je lah, mati-mati, hidup-hidup pulang, lantak je lah. Makcik tak sabar. Allah kata minta tolong pada Allah dengan jalan sabar. Baru 5 tahun makcik kencing manis. 5 tahun makcik kencing manis, tapi makcik boleh makan lagi. Nasi makan, bihun makan, musangking makan, musang pun makan. Astagfirullahalazim. Jangan kata musangking. Baru 5 tahun makcik kencing manis, mata tak nampak. No, orang Palestin 75 tahun. Orang Palestin kat Som 75 tahun dah. Rumah kena roboh, hospital kena tembak, sekolah kena bakar, anak kena bunuh. Bukan seorang anak dibunuhnya, ramai pula tu. Dihalau pada kampung halaman pula. Demo tak pernah makan nangka macam kita. Musangking lagi demo tak makan. 75 tahun berhadapan, berjiran dengan Yahudi yang zalim. Kita baru 5 tahun. Sabarlah dengan jiran. Baru 5 bulan ya Allah Ustaz, tak tahan benar dengan jirannya. Apa jiran kat Som? Sabar. Tahulah Ustaz, jiran macam ni malam-malam dia bukan tidur. Dia bukan tidur Ustaz. Dia buat apa? Karaoke. Dongongang. Kak Som tak join sekali. Pergilah join. Tak nak lah Kak Som. Lagu macam-macam. Kak Som tidur pun tak boleh. Berapa bulan? Sejak dia pindah. Berapa bulan? 5 bulan. Sabar. Yahudi duduk di Palestin. Dia rampas tanah orang Palestin 75 tahun Kak Som. Orang Palestin elok aja, sabar aja. Cuba tengok orang perempuan Palestin. Yahudi tangkap ada, bunuh ada, rogol ada, halau ada, rumah dibakar, semua disusahkan. Tapi orang perempuan dia tetap tutup aurat. Sabar tak? Sebab tadi ada orang tanya pada saya, apa hikmah dalam kes Palestin? Saya jawab macam tu. Saya kata orang Palestin dalam keadaan susah macam tu pun aurat masih ditutup. Jaga aurat. Yang kita ni tak dibunuh, tak dihalau pun, berapa ramai yang terdedah dah aurat. Terbuka sana, ternganga sini, tergelek sana, tergolek sini. Bayangkan kalau datang perang, agak-agaknya mana tuan? Cuba tengok orang Palestin, masjid dibakar, dibom, sembahyang penuh, subuh penuh. Kita di Malaysia ni sampai kena buat kempen. Datanglah ya, besok ya, subuh macam Jumaat. Pihak masjid akan menyediakan kambing perak. Ya, datang ya. Tolong datang ya. Ada kambing perak, kopi ceno, semua ada ya, kata dia. Sampai kena buat kempen tuan-tuan. Yang orang Palestin tu, Yahudi duk tunggu depan masjid. Begini tengok orang. Tetap datang sembahyang tuan-tuan. Tengah sembahyang, askar masuk tengok kita. Sembahyang. Kita kemudian kita nak kata kita ni dah baik, belum tentu baik tuan-tuan. Belum tentu baik, sebab tu Allah Ta'ala uji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka sabarlah kalau ujian yang menimpa kepada kita hari ini, minta tolong kepada Allah, sabar-sabarlah minta. Bukan hari ni makan ubat, hari ni lega. Bukan hari ni kita sembahyang hajat, hari ni kita dapat, sabar. Nombor 2 kata Allah, nak minta tolong kepada Allah dengan jalan solat, dengan jalan sembahyang. Baik, cuba kita tengok sembahyang. Allah Ta'ala kata minta tolong pada dia ialah sembahyang. Sembahyang, nama dia sembahyang hajat. Sebab tu kita buat sembahyang hajat.
Ada orang pula kata tak ada sembahyang hajat ya, sunnah sembahyang hajat tak ada ya, Nabi tak buat sembahyang hajat. Oh sudah tuan-tuan. Habis tu yang Allah kata tadi, mintalah tolong kamu dengan sabar dan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang lah. Sembahyang minta hujan, sembahyang hajat, sembahyang apa-apa satu benda, silakan minta. Ya Allah, tahajud minta pada Allah. Maka jalannya ialah jalan solat. Soalan dia, kenapa hari ni saya buat solat hajat ustaz? Tak mahu pun ustaz. Anak saya nak periksa SPM, saya pun buat solat hajat, bapak dia pun buat. Bila keputusan keluar tak ada A ustaz. Lah. Tak ada A. Kenapa tak ada A? Ada makcik tanya anak makcik, kenapa tak ada A? Dia kata, saya tak jawab soalan. Lah. Kenapa tak jawab soalan? Dah mak pak buat sembahyang hajat, kira lulus tu. Astaghfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, macam mana solat itu nak membantu makcik. Cuba tengok makcik sembahyang. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, rabbil alamin, Allah sami Allah liman, Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Yang doa tu banyak, yang doa tu lah, ya Allah. Kenapa yang semayang tu kita tidak mengadu kepada Allah, berbicara dengan Allah, bercakap dengan Allah, merintih pada Allah, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Masalah kita sekarang ni, bila kita semayang, kita tak rasa kita sedang berbicara dengan Tuhan. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Cuba buat elok-elok, Allah sedang tengok kita semayang. Allahu akbar, baru jadi khusyuk. Bila kita tak merasa Allah duk tengok sembahyang kita, kita tak pandai merasa. Yang kita nampak ialah ada nasi bungkus di luar. Allah, nasi tak banyak tadi tu. Yang datang ramai. Salah ni, parah ni. Dalam sembahyang ni parah ni. Kawan sebelah boleh jawab, tenang. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia tak merasa dia nak bercakap dengan Tuhan. Jom saya nak ajak pada tuan-tuan, nak ajak pada diri saya sendiri, bila kita sembahyang tu, kita bercakap dengan Tuhan, mengadu dengan Tuhan. Macam kita mengadu dengan naib qadhi. Tuan, saya ni nak mengadu satu masalah Tuan. Nampak? Begini naib qadhi dengar. Naib qadhi kata macam inilah. Kamu minta lah cerai pada lelaki kamu tu. Habis edah saya minang lah. Astaghfirullahalazim. Patut begini naib qadhi nengoknya baik ada makna tu tuan. Bukan yang ni lah ni. Yang ni okey tuan ni. Cuma kita tengok bila kita slow talk, bila kita bercakap, diskusi dengan bahasa yang lembut dengan seseorang, manusia tu akan bagi perhatian. Bercakap dengan dia, mengadu dengan dia, bersimpuh dengan dia. Cuba saya bercakap dengan tuan-tuan pengurusi kita. Ni satu surah ni. Dia pun tak faham minta apa. Cuba saya cakap pelan-pelan dengan dia. Dia minta saya, Ustaz, saya daripada pengurusi surau Al-Hijrah, nak minta kepada Ustaz kita berdengar. Cuba hari ni kita sembahyang ubah macam itu. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Seolah-olah bercakap dengan Tuhan. Masalah kita, hak tu pun tak baca. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Habis sembahyang, isteri tanya, abang tak baca doa iftitah? Benda sunat. Baca dapat pahala, tak baca tak ada apalah. Benda sunat. Kenapa abang tak baca? Ustaz faham tak sunat? Tahu sunat. Bacalah. Baca seolah-olah sedang bercakap dengan Allah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, engkaulah Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Sebut faham tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru kita rasa khusyuk.
Ini kerja cepat nak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Ni sembahyang apa? Cuba lepas ni tuan-tuan sembahyang elok-elok. Masalah kita bila imam baca slow macam itu, menyesal datang. Ni parah ni. Sembahyang tarawih, imam baca slow. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Kita hak di belakang ni sudah. Alhamdulillah. Habis 2 rakaat siku kawan sebelah. Belah. Dia pergi surau depan tu pula. Yang sana cepat. Lagi laju 20 rakaat 10 minit entah orang bersilakan. Tapi tu imam gitu, janganlah slow sangat. Itu masalah tu. Dah lah slow diulang-ulang pula. Ini parah ni. Wal 'asr innal insan sudah tuan-tuan nak habis ayat tu pun 20 minit mampus tuan-tuan. Ya ni terlalu berbicara ni tuan-tuan. Jadi kita seolah-olah bercakap dengan Tuhan, seolah-olah mengadu dengan Tuhan, seolah-olah kita ni sedang merintih pada Tuhan, memuji pada Tuhan. Tuan-tuan akan nampak pada masa itu ingatan tentang benda lain takkan masuk dalam pemikiran dan hati waktu kita solat. Sekarang ni buat saya apa? Malaysia kalah pun masuk, Korea Selatan menang pun masuk. Tambah cerita bab politik pula lagi masuk. Macam-macam langkah sekarang ni. Langkah 1000 lah, langkah seiringan lah. Semua pakat masuk ni. Kenapa waktu semayang masuk semua pemikiran ni? Jawapan dia sebab awak waktu semayang awak tak berbicara dengan Tuhan. Cuba waktu semayang tu, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu sujud itulah waktu paling dekat dengan Tuhan. Waktu itulah kita bicara dengan Tuhan. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Kenapa yang kita kena buat macam itu? Mungkin ini adalah solat kita yang terakhir. Malam ni Allah jemput kita. Mungkin subuh besok adalah subuh terakhir. Maka subuh yang terbaik, zuhur yang terbaik, asar yang terbaik, maghrib, isyak yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita buat yang terbaik. Daripada ambil wuduk dah baik dah. Ada orang ambil wuduk macam ni, basuh telinga, basuh kepala macam itu, basuh muka, siap menyembang lagi, ambil pipe basuh muka. Datang ke Syekh Kazim tu, ada, siap menyembang lagi sebentar. La ilaha illallah. Macam mana kita nak merasakan bahawa lazatnya semayang ni tuan-tuan? Hati kita masih lagi bukan dengan Tuhan. Hati kita dengan kunci kereta. Tengah-tengah semayang duk raba gagau pukit. Dah. Dia duk teringat, aku tak mana kunci kereta tadi. Dia pun gagau pukit baju Melayu dia. Ada. Tu macam mana tuan-tuan? Dia masih bawa lagi dunia dalam hidup dia. Bawa lagi dunia dalam ibadat. Habis. Bila kita bawa dunia dalam ibadat kita, kita takkan rasa lazatnya beribadat. Macam itulah Ramadan datang. Kenapa kita tak rasa lazatnya datang Ramadan? Sebab kita bawa dunia. Kita merasa seronoknya raya, bukan seronoknya puasa. Nampak tak? Ulang balik. Hari ni dan hari-hari sebelumnya, kita merasakan seronoknya hari raya, bukan seronoknya berpuasa. Nak balik kampung, menantu balik, cucu balik, tukar langsir, tempah kek, tempah kuih, tempah bekas raya, tempah baju Melayu, tempah butang baju Melayu, tempah tudung, tempah telekung Siti Rafi'ah, Siti Salbiah. Ambil cuti beberapa hari. Hari raya ketiga nak buat reunion keluarga. Yang hari pertama puasa dia nampak tak? Kamu rayakan, kamu cuti beberapa hari.
Raya kedua tanya dah anak, kamu balik rumah mak tau. Raya ketiga dah kata kat suami dia, abang jangan lupa lemang tu tempah siap-siap. Kan lupa pula. Raya puasa ketiga dah tempah lemang, bayangkan tak. Ni parah ni. Tu macam mana nak rasa lazatnya puasa? Sebab tu bila datang puasa ni, dia ada satu lagu. Nama dia Ramadan tiba, Ramadan tiba. Seronok. Ada orang tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Tak sangka-sangka tiba-tiba datang Ramadan. Bila masa datangnya Ramadan? Tiba datang ni. Maknanya langsung dia tak ada persiapan. Sebab tu masjid surau kita malam ni, walaupun Ramadan adalah sebulan lebih kurang, sebulan 5-6 hari lagi lah, ada Ramadan lagi nak datang ni, tapi buat dah persiapan supaya kita ni merasakan kedatangan Ramadan tu. Anak saya nak nikah 17 hari bulan, 17 bulan 2. Semalam dia jumpa saya, ayah 17 hari bulan ayah ada. Ayah tak ada. Ayah ceramah di Negeri Sembilan. Ayah ceramah di Kedah. Lepas tu paginya ayah ceramah di Kuala Lumpur. Tu kenduri tak dapatlah ayah pergi. Punya sibuk tuan-tuan, anak menikah pun tak pergi. Wah, tu Ustaz Kazim ni. Saya kata dekat dia, kamu buatlah. Pergi bincang dengan mama nak buat apa ke, di mana ke, silakan. Oh, saya tengok dia semangat. Oh, ayah, kat kahwin macam ni boleh ayah? Cantik lah. Sekeping je. Jangan banyak-banyak keping. Selok belakang payah. Orang bukannya simpan dalam frame kat kahwin kamu ni. Buat sekeping sudah. Ayah ni caterer ni okey ayah. Dia ambil ni lauk-lauk ni. Janji sudah. Kalau ikut ayah, gulai kawah sudah. Buh batang pisang. Buh gulai kawah daging sudah. Pulanglah. Pulang pula. Ayah ikut semua je. Sibuk tuan-tuan. Oi, nak menikah. Nak nikah, seronok, happy, enjoy. Cuba bayangkan Ramadan datang ni macam kita nak nikah dengan Ramadan. Tuan-tuan tak rasa seronok nak nikah? Mesti seronok. Tak rasa seronok dengan datangnya Ramadan? Tak ada buat persiapan apa ke? Kita nak dia akan dipertemukan dengan Ramadan tak lama lagi. Ada orang yang dipertemukan dengan Ramadan, apa yang dia buat di rumah dia? Dia beli dah sejadah baru khas untuk Ramadan. Dia beli dah telekung baru untuk Ramadan. Dia beli dah baju Melayu, jubah untuk khas. Abang, sepanjang Ramadan terawih, saya dah beli 2 pasang telekung, saya dah beli 2 jubah untuk abang. Kita pergi sembahyang terawih, ini pakaian kita abang, basuh yang ni pakai yang ni, basuh yang ni pakai yang ni. Kenapa tak pakai jubah biasa? Abang, ni Ramadan, kita lebih lah sikit. Wah, nampak tak? Bila datang Ramadan, apa yang dibuat? Cek isteri, suami tanya, bukan isteri tanya. Leha, dah habis qada? Berapa ramai suami yang tanya, dah habis qada? Puasa? Tanya dekat Leha, opasum dah habis qada? Opasum tak ada qada-qada Ustaz. Opasum free setiap hari, sentiasa bersih Ustaz. Kena tanya bang. Abang tak pernah tanya pada isteri abang, kamu dah qada belum? Setengah orang perempuan lagi seminggu nak datang Ramadan baru sibuk nak qada puasa. Itu mula gelepar tangan. Ya Allah, lagi seminggu nak puasa. Ya Allah, janganlah datang haid. Nak datang apa bendanya? Berapa hari lagi yang kamu belum qada? 8. Nak puasa bila? 6 hari. Confirm tak boleh cukup. Itulah minta pada tu yang tengok anak bulan tu enjak lah sikit kepala otak kamu enjak. Kamu ingat bulan ni pak saudara kamu ke? Boleh harah-harahkan bulan. Yang dulu kau buat apa? Bulan Rejab kau buat apa? Bulan Rabiul Awal, Jamadah kau buat apa? Bila sibuk masa itu tak teringat nak qada, tak ingat ke sempat. Sekarang boleh settle lagi kak. Ni kadang-kadang kita tak kisah pun. Tuan-tuan, jom kita masuk Ramadan ini dengan penuh keilmuan. Penuh keilmuan. Ustaz, apa hukum korek hidung bulan puasa di siang hari? Batal tak puasa? Sampai ke mana korek tu Kak Som? Cek khabar, Kak Som korek hidung sampai ke mana? Sampai ke sini Ustaz. Panjang itu Ustaz. Tu namanya swab test.
Ingat tak dulu kita swab test tu sampai ke sini tu. Keluar air mata entah. Sebab tu Imam Syafi'i sebut tu. Had untuk kita membatalkan puasa tu. Imam Syafi'i dia sebut. Hari ni ada pula orang kata pendapat Imam Syafi'i tak betul. Astaghfirullahalazim. Kurang tepat. Yang Imam Syafi'i ni tuan-tuan buka dalam kitab fiqh dia. Dia boleh cerita tu had yang membatalkan puasa bila masuk dalam rongga hidung ni sampai ke mana. Dia bincang dah ratusan tahun yang lepas. Hari ni kita jumpa bila orang suap hidung. Saya pasal tu, oi, naik kembang lubang hidung. Pak saya masa tu masuk TV, tiap-tiap kali masuk TV kena dapat PCR tu. Kalau cocok ni. Itu syarat nak masuk TV. Dia orang pula panggil saya buat siaran langsung pula, kena tunjuk kata, okey, saya adalah orang yang negatif. Saya tidak ada COVID. Asal nak masuk TV jolok, asal nak masuk jolok. Sampai saya kata kat doktor tu, tak usahlah jolok dalam-dalam doktor. Sikit-sikit sudah. Lagi dalam dia jolok tuan. Aku doktor ni pula keluar ayat mata ni. Tuan-tuan tak teringin menikmati semula nikmatnya swab test ni tak? Astagfirullahalazim. Oi, Masya Allah. Gini tu lah. Imam Syafi'i dia ada bincang tau. Dia ada bincang. Seorang suami, dia tidur dengan isteri dia. Dia tidur dengan isteri dia. Bila dia tidur dengan isteri dia, dia bersama dengan isteri dia. Air benih suami dia tu, dia buang di luar. Ni cerita dalam fiqh ni, minta maaf ni. Maknanya, tak ada apa-apa lah, dibuang di luarnya. Isteri tu ambil kain tuala, pergi lap air benih suami dia, lap pula pergi mandi, lap dengan kain tu, dilap semua tempat sulit dia. Dilap tempat sulit dia, kena air benih suami dia. Suami dia tu pula jadi askar, tak balik 6 bulan. Balik-balik isteri mengandung 6 bulan. Ni anak siapa ni? Anak abang lah. Kamu biar benar kata dia. Hari tu mana ada kamu aku buat tu, aku di luar tadi. Mana nak tahu jadi ya. Mesti kamu ada projek dengan siapa-siapa ni. Sabar abang, bertenang abang. Dalam fiqh dibincang bab itu. Dia nak jadi benih, nak jadi budak, nak mengandung ni bukan dengan satu botol ini bagi. Tu dia punya stok. Ini kalau tak lekat aku tak tahu dah leha itu dia. Dia bukan satu benda ini, dia setitis saja. Nutfah tu ialah setitis saja. Hanya dengan lap saja pun kalau Allah kata jadi. Fiqh Imam Syafi'i punya detail entah. Jadi jangan kita cakap ada yang kata bahawa pendapat Syafi'i tak betul. Dia bincang lama dah swab test tu batal ataupun tidak. Sekarang berlaku pada kita 2-3 tahun yang lepas. Bila berlaku kita rujuk ala kitab, ni dia jawapan dia. Sebab tu saya kata tadi, persiapan nak masuk Ramadan kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, parah. Hari ni saya takut Ustaz. Saya dengar pun takut Ustaz. Komen Ustaz tentang ni, no komen. Saya tak layak komen. Saya tak tahu. Apa hukum imam tu merokok? Kita pula makmum sebelah dia, belakang dia. Tak sah, kena qada pula. Oi, saya takut nak jawab. Pergi tanya mufti, saya takut ni ustaz ni pandai ni, saya tak tahu. Imam tu merokok, kita pula jadi makmum pada dia. Dia kata haram, tak sah, dan makmum tu kena qada. Allah. Bayangkan tu imam tu jadi imam sejak tahun 80. 44 tahun kita kena qada balik. Sembahyang apa bang? Qada. Imam isap rokok haram jadah betul. Allahu akbar. Kan parah tu tuan-tuan. Masa bila pula tak sah sembahyang dia? Yang tak sah kalau tu imam tu merokok waktu tengah sembahyang. Allahu akbar gini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu baru tak sah. La ilaha illallah. Oi, janganlah senang-senang buat hukum jadi dia menyusahkan orang. Tapi saya cakap, saya tanya pada soalan tu saya tak tahu. Ustaz ni pun dia ada hujah, mungkin dia mazhab lain kot. Kita mazhab kita kata sah, jumhur kata sah. Okey,
Tak payah ulang. Selagi mana bacaan dia betul, pergerakan dia betul, sah sembahyang. Baik, jadi tuan-tuan yang saya, mungkin dia mazhab lain, jadi tuan-tuan tak payah susah hati lah. Nasib baik tuan-tuan, Nabi Muhammad minta kurang tinggal 5 sembahyang. Kalaulah Nabi Muhammad dalam Isra' Mi'raj tak minta kurang sembahyang 50, tak kurang 50 waktu diwajibkan, kena 44 tahun sembahyang tak sah, imam rokok. Bayangkan tuan-tuan, 50 kali sehari semalam, agak-agak apa nak jadi? Tak terkodok kita. Tapi Nabi ni dia ada sifat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, dia budak rahmat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Dia ada sifat kasih sayang. Sebab tu Nabi Muhammad dalam Isra' Mi'raj tu, dia minta turun sampai jadi 5. Kalaulah Nabi tu tak ada rahmat pada kita, baik 50 saya terima, nanti saya sampaikan pada umat saya. Kalaulah Nabi tak ada rahmat, tak tahu kat Som tak sempat menikah kita kat Som. Kalau sehari 50 kali, lepas akad nikah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Elok masuk bilik, Allahu akbar, Allahu akbar, semayang balik. Elok buka baju je, Allah, bila nak beranak tuan-tuan, tak sempat apa tuan-tuan. Tapi dengan sebab 5 kali tuan-tuan sempat, qada pun sempat. Qada pun sempat 5 kali. Bayangkan kalau semayang tu 50 kali, tuan-tuan nak qada apa? Tak terqada dah. Abang semayang berapa ratus kali kita qada, abang tinggal tu 460 kali, bapak tuan-tuan. Jadi kita ni janganlah kata, sebab hari ni ada golongan liberal kata Nabi Muhammad tu bukan orang yang baik. Sebab Allah dah turun perintah, dia minta kurang pula. Astaghfirullahalazim. Ada yang kata pula Nabi Muhammad tu tak pergi Isra' Mi'raj, itu semua mimpi saja. Mana boleh dah Allah perintah minta kurang, mana boleh minta kurang, mana boleh ubah ciptaan, mana boleh ubah hukum Tuhan. Ni golongan liberal. Dia bawa satu kepahaman menjadikan kita ni tak yakin, tak percaya dengan agama kita. Dia ustaz macam kita juga, pakai kopiah songkok serban macam kita, tapi dia tanamkan satu benda yang meragukan kita. Nabi Muhammad adakah patut minta kurang? Dan Allah tu pun tak tahu mak Nabi Muhammad tu lemah tak larat, takkan sampai 50. Pak siapa bagi 50? Ini cerita tak kenal lah pada akal kita. Kita pun dengar ceramah dia. Tera. Adakah Nabi nak ubah hak Allah perintah? Tera. Ni dia yang dia nak. Dia lupa yang Allah tu kasih pada Nabi. Nabi minta apa pun Allah bagi. Dia lupa kan? Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Kekasih ni minta apa pun Allah bagi. Nabi Muhammad minta pada Allah, ya Allah, ada hamba aku, ada umat aku duduk dalam neraka, ya Allah, kau keluarkanlah dia pada neraka. Yang tu pun Allah keluarkan. Setakat nak kurang 50 pun masalah. Perintah masuk dalam neraka, hukum masuk neraka tu Allah dah jatuh hukum dengan seadil-adilnya. Maliki yaumiddin. Kamu didapati bersalah, neraka seadil-adilnya. Nabi Muhammad jumpa Allah, ya Allah, minta Allah keluarkan dia daripada neraka, ya Allah. Bukan soalan 50 saja Nabi minta kurang, hak dalam neraka pun Nabi sayang pada kita, minta Allah Ta'ala keluarkan. Itu nama dia syafaat. Tapi pahaman liberal ni, dia bawa satu kepahaman, cerita ni tak betul, tak kena pada logik, cerita ni dia, kita boleh terima agama tapi kena pandai pada logik lah. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni cakap, kepala otak engkau logik. Engkau ingat sains boleh menjawab segala jawapan kau ingat logik boleh menjawab segala persoalan agama engkau. Kalau engkau kata bahawa logik itu, bagaimana engkau boleh jadi daripada air? Kalau engkau kata bahawa kalau tak kena pada logik saya ustaz, saya berat sikit nak terima ustaz. Habis tu kau jadi daripada apa? Jadi daripada air. Macam mana daripada air ada suara? Daripada air ada muka? Daripada air ada cap jari? Ada rambut? Macam mana air boleh jadi? Engkau bagikan logik akan kau. Nabi Adam daripada tanah. Macam mana daripada tanah boleh bercakap? Apa hal tanah boleh bercakap? Logik kau? Tak ada.
Itu adalah perintah Allah. Itu adalah hukum Allah. Allah kata kun fayakun. Takkan sampai pada pemikiran kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Balik kepada tentang puasa nanti. Kita masuk puasa nanti dalam keadaan ada ilmu. Surau kita ni didatangi oleh macam-macam asatizah, ustaz-ustaz dan sebagainya. Okey, jadi kalau boleh buatlah 2-3 hari soal jawab bab puasa ya. Okey, soal jawab bab puasa. Jadi saya lancarkan. Seronok saya tengok tabung ni Haji, cantik Haji. Tak, maksud saya mana ni duit saya tu nak sedekah. Tak. Saya tinggal kereta ke? Saya selalu tengok tabung ni Haji dekat kedai Tom Yam yang dia letak keropok je. Astagfirullahalazim. Saya tinggal kereta ke jatuh ni. Baik, sekarang saya masukkan. Baik. Jadi saya lancarkan kutipan dana khas untuk kita, khususnya untuk program pengemarahan surau kita. Mana tabung tu dia? Teringat tu keropok tuan-tuan. Dekat kedai Tom Yam kan ada keropok tu sekali dengan sos dia ni. Baik, nombor 1. Kita masuk Ramadan nanti dalam keadaan ada ilmu. Bagaimana cara dia? Tuan Haji Ismail kita ni orang kuat. Banyak asatizah dia kenal, kita buat majlis ilmu. Jawab apa yang kekeliruan. Ustaz, kita orang di Seremban imsak pukul 6, subuh 6.10. Jadi nak makan tu stop pukul 6 atau stop pukul 6.10? Jawab. Ada yang kata selagi tak azan subuh boleh makan. Buatnya Tok Bilal tertinggal kunci, patah balik ke rumah pula 6.20 baru dia buka kunci, baru azan subuh. Yang suami isteri di rumah hari ni lama abang ya. Allah bagi rezeki kita. Makan. Astaghfirullahalazim. Jadi imsak tu kena stop makan ke atau boleh makan lagi? Jawab. Ustaz, saya ni buasir. Bulan Ramadan saya buasir terkeluar Ustaz. Saya jolok balik buasir Ustaz. Batal ke tidak Ustaz? Ustaz, saya ni driver bas. Daripada Seremban pergi Alustar Seremban, driver bas ekspres, driver lori kargo. Boleh tak saya buka puasa? Kalau saya boleh buka puasa, saya tiap-tiap hari tak puasa Ustaz. Apa cerita Ustaz? Jadi ini yang kita kena ada ilmu. Sampailah menjawab persoalan-persoalan tentang benda-benda sunat dan benda-benda khilafiyah yang tak habis-habis datang pada bulan Ramadan. Tak habis-habis. 20 ke 8, 8 ke 20, 20 ke 8. Dia mula start pertikaian. Yang tak pertikai, yang tikam nombor 20, 8, 8, 20, 20, 88, 88, 20, 88, 02. Dapat kat dia tuan-tuan. Yang kita sembahyang tarawih bergaduh. Tuan-tuan nak buat berapa? Silakan. Nak buat 8, silakan. 10, 12, 14, 16, 20, silakan. Saya di sekolah saya buat 10 rakaat. Nanti pukul 4 pagi saya sambung 10 rakaat lagi. Dan saya tutup dengan witir pada jam 5 pagi. Jadi pukul 10, pukul 9, 9.30 habis. 10 rakaat habis. Balik. Nanti pukul 4 datang balik, kita sambung balik 16 rakaat. Jadikan dia 20. Simple. Dan kami dah buat tuan-tuan 18 tahun. Setiap malam qiyamul lail. Kadang-kadang kami buat 20 siap-siap, nanti pukul 4 datang buat tahajud. 18 tahun dah kami buat tanpa pernah miss walau satu malam. Alhamdulillah. Agak-agak orang-orang tua di sekolah saya tu jumpa ada Lailatul Qadar. InsyaAllah tiap-tiap malam sembahyang dah. Pukul 3.30 berkumpul dah baca Quran. Habis sembahyang ngoreh, makan bubur. Habis makan bubur balik tidur. Saat lagi 3.30 bangun, pukul 4 start. Ni yang nak datang untuk tahun Ramadan tahun ini, yang datang pada Singapura satu bas.
Satu bas mereka tinggal di sekolah saya selama sebulan. Sewa hotel, setiap hari berulang daripada hotel ke sekolah, hanya semata-mata nak duduk di sekolah saya, nak merasai nikmat setiap malam qiyamul lail. Tuan-tuan, kita dah pencen, kita dah bersara di surau kita ni, zaman kita. Jom kita buat kempen setiap malam qiyamul lail di surau. Dan masing-masing bawa makanan, habis tahajud, habis kita qiyam, kita bersahur. Pukul 5 sahur, pukul 5.45 stop, kemudian sembahyang subuh. Mula-mula saya buat 6 orang je. Sekarang beratus, tuan-tuan. Yang duduk di sekolah saya 270. Orang luar datang 60 orang. Orang kampung sekeliling datang dalam 80 orang. Ada 400 orang, tuan-tuan, setiap malam. Dan selepas tu saya bagi makan percuma. Di sana saya bagi sahur percuma, saya bagi buka puasa percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Ya, sahur dan berbuka saya sediakan. Jom abang-abang yang dah mana pencen, kita di sini ada pop. Kita ada pop Persatuan Orang Pencen. Buat. Habis terawih pukul 10.30 balik. Tak payah main TikTok, tak payah main lato-lato, tidur. 3.30 kan datang. Bawa isteri, bawa kawan-kawan, ajak tu imam-imam. Allahu Akbar. Seronoknya, tuan-tuan, lazatnya. Okey ustaz, sepanjang ustaz sembahyang tu, apa ustaz nampak benda-benda pelik? Pelik apa? Taklah pelik-pelik kok pokok sujud ke, pokok tumbang, ustaz tak jumpa? Tak. Saya tak pernah jumpa pokok yang sujud. Itu maknanya saya belum cukup baik. Tak pernah kata pokok sujud, tak pernah. Cuma sekali saya jumpa sekitar 4.30 pagi, saya pergi ke tandas. Habis wuduk tu saya naik ke tangga, naik. Makcik-makcik yang sembahyang ni semua berhimpun dekat pintu surau. Dia suruh saya kalih ke belakang saya. Dia kata, ustaz cuba tengok kebun pisang tu. Yang tu betul. Kebun pisang saya, daun pisang tu yang hijau ke dalam, yang hijau muda keluar. Macam ada orang kalihkan dia. Semua memutih. Yang hijau ke dalam, yang hijau muda keluar. Macam orang kalihkan dia. Bukan sebatang pokok, berbatang-batang. Kebun pisang di belakang sekolah saya. Satu makcik cakap, ustaz, ni Lailatul Qadar ke ustaz? Tak tahu kok Saya punya tahu ada qadar. Tu pokok tu, ya Allah. Pakat duk menangis pula dah. Saya kata, moh kita sambung sembahyang. Bukan suruh menangis, suruh sembahyang je, sembahyang. Sembahyang balik. Itu sekali saya jumpa. Memang ajaib. Dan besok saya pergi sekolah pukul 8.30. Elok macam biasa balik daun dia. Kalau itu tanda dia, wallahualam. Yang lain tanda ustaz? Tak tahu, saya tak tahu. Ustaz pernah tak jumpa air beku, air kolah beku? Yang tu sekali, pukul 4.30 juga. Bila saya pergi ke pantry, saya buka peti air bahagian atas tu. Allah. Beku kat situ. Sampai sekarang beku lagi. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, jom. Jangan biarkan peluang yang datang ini berlalu begitu sahaja. Sebab ini mungkin Ramadan kita terakhir. Tengok-tengok hari ini terakhir, sempat kita qiyam, sempat kita jumpa Lailatul Qadar, sempat kita berintih pada Allah, mengadu pada Allah, ampunkan aku ya Allah, pada bulan yang dijanjikan keampunan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah janji itu akan dihapuskan, diampunkan dosa-dosa kita dengan sebab datangnya puasa dan kita berpuasa dengan begitu baik. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tadi saya cakap, bila kita semayang, macam mana nak bagi rasa lazat? Sedapnya semayang, seronoknya semayang. Saya cakap tadi, bayangkan kita sedang bercakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dengan penuh sopan, dengan penuh santun. Tuan-tuan berapa kali cakap dengan orang besar-besar? Berapa kali cakap dengan orang besar? Saya rasa saya bercakap dengan orang paling besar dalam Malaysia ni, tuan-tuan, 2-3 orang. Ada sekali tu almarhum Agung
Dia panggil saya pergi istana dia, makan dengan dia. Saya kata aku nak pakai baju apa lah. Kita orang kampung, ustaz oi, mana tahu protokol pekerjadah apa, tak tahu. Dia ajak makan dengan isteri dia. Saya nak cakap tu, Allah, Datuk umur berapa? Ampun tuanku, Patik umur sekian-sekian. Oh, saya 84. Jemput makan Datuk. Baik-baik tuanku. Nak makan tu pun dia ni nak nyimbang ke nak makan? Nak makan ke nak nyimbang? Ni bersalah tuan. Ni parah ni tuan. Cuma masa tu belum ada TikTok. Kalau ada TikTok tuan-tuan, ni parah ni tuan. Saya duduk perhati driver saya kan, PA saya tu. Ambil makan, tak tengok orang langsung begini makan. Dia makan bukan tempat VIP punya tuan-tuan, begini makannya. Saya pula bila dia nyemak, ya betul tuan. Ya tuan. Takkan dia nak cakap saya, memanglah mak nampak benar kampungan tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jatuh pula dah mic ni. Jadi kalau dengan orang besar kita cakap macam itu, ada lagi tak orang yang besar? Ada lah, tak payah saya cakap tuan-tuan yang besar-besar ni. Yang artis, Jackie Chan. Jackie Chan gambar sebelah saya lagi. Waktu raptai tu dekat istana tu, saya tengok kursi sebelah saya ni, Chang Kong Choi, Chang Kong Choi. Waktu raptai semua kena training, pakai apa semua ni. Okey. Ingat ya, ketika berada dalam Dewan Balai Rong Sri, Tan Sri, Datuk-datuk tidak dibenarkan bercakap ya, dan tidak boleh main handphone semua ya. Ini arahan daripada saya ya. Garangnya pegawai pengelola ni, serius entah ni. Saya pun bangun. Tapi orang sebelah saya tak ada. Hari raptai, besoknya hari penuh istiadat, saya pun duduk cokong, diam entah. Pak saya berdiam, dah arahan tak boleh cakap, main handphone tak boleh, tegak. Tiba-tiba saya tengok dia datang, rasa macam kenal macam ni. Duduk sebelah saya, Jackie Chan ni, saya kata. Nama Chang Kong Choi nama dia entah. Lah, bila dia datang, apa jadi pada orang? Rio lah, bintang filem. Semua orang minat, tak ada siapa benci Jackie Chan ni. Pakat datang semua, dia duduk sebelah saya. Saya ni dia pun suruh ke tepi tu, sebab nak ambil gambar saya. Wah, sudah pula salah ni. Pakat duk ambil gambar dengan dia, saya terpinggir macam ni. Astagfirullahalazim, depa ni tak ikut protokol. Pegawai datuk pengelola semalam tu datang. Kan saya cakap tak boleh bergambar, tak boleh apa. Datuk, tolong ya. Garang gila tuan ni. Saya pun duk tegak, lari pakcik-pakcik tu. Padat muka korang. Saya tengok. Lepas tu saya tengok datuk tu pergi ke belakang kan. Jackie Chan selfie. Sebab tu keluar dalam surat khabar saya selfie dengan Jackie Chan, nampak ni tuan. Itu saya nyimbang dengan dia. Lepas ni nak ke mana saya tanya dia? Nak ke India, buat syuting filem di India. Kemudian dia tanya pula, itu apa? Dia tanya. Saya kata itu hulu balang, dia duk pegang tegak. Itu hulu balang istana diraja. Itu keris. Saya cerita kat dia tuan. Saya kata, Jackie Chan, you buatlah filem stunt tentang Melayu punya. Buat lawan tu raja keris semua. Dia tengok pula Agung. Dia kata, tu Agung Sultan macam mana? Saya cerita. Dia tengok Sultan tu tuan-tuan berdiri, walaupun dia dah berusia, Agung ni dia tak bagi berapa ratus orang, relax je. Dia tengok, hebat, macam mana boleh sihat berdiri punya lama. Jadi tuan-tuan, kita ni dengan pelakon kita hormat, dengan orang besar kita bercakap dengan sopan. Kenapa dengan Allah kita tak bersopan? Baca Quran pun laju, semayang pun laju. Bila nak merasa nikmatnya, sampai nak buka puasa tu pun rasa lambat. Lambatnya lagi. Agak-agak waktu Ramadan, berapa kali tengok jam?
Dah berapa kali duk kira, lambat je lagi raya, ya Allah, lambat lagi raya. Maknanya kita tak merasa sedapnya puasa. Ada orang dia tak rasa sedap je puasa sebab kerja dia tidur. Lepas subuh tidur. Isteri sambung. Oh, sudah tuan. Dia jaga 2 petang. Lepas dia jaga, dia mandi, dia solat Zuhur, dia tidur balik. Dia jaga asar 6.30. Abang oi, orang lain puasa juga. Abang oi. Dia mana tak kata tu 6.45. Aku ni dah asar ke belum? Belum asar. Dia pergi ambil wuduk, dia pergi sembahyang pukul 7 asar. 7.20 maghrib. Masuk buka puasa. Allah, memang nak kiamat dah. Tak terasa langsung puasa sekarang. Memang tak terasa lah kau tidur daripada subuh sampai ke maghrib. Bila kau nak rasa nikmatnya puasa tu tuan-tuan? Jadi 2 benda saya ajak pada tuan-tuan. Pertama, kita buat program soal jawab Ramadan sebelum Ramadan. 2, sempena dengan Ramadan yang akan datang. Saya tak mau ceritalah bab tarawih ke apa, itu tuan-tuan punya hal lah. Nak buat 8 ke 20 ke selawat ke apa, itu tuan-tuan jangan gaduh sudah. Nak selawat boleh, tak selawat pun tak apa, silakan. Yang saya nak ajak pada tuan-tuan, kalau boleh kita tadabbur. Kita tadabbur Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ni, kita tadabbur. Tadabbur tu macam mana ustaz? Okey, ni Quran. Katalah ni Quran. Baik. Hari ni saya nak mengajar pada tuan-tuan perkataan masjid di dalam Al-Quran. Kalaulah ada manusia yang boleh buat macam ini, kira hebat manusia tu. Di dalam Al-Quran Allah sebut wasjud, Allah sebut masajid, Allah sebut masjid, Allah sebut sajid, Allah sebut sajadah sebanyak 32 kali. Perkataan masjid disebut sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. 32 kali. Surah yang ke-32 ialah surah As-Sajdah. 32 kali perkataan masjid disebut, perkataan sajadah surahnya surah nombor 32. Jumlah sajadah, jumlah masjid sama sebutan dia dengan jumlah angka nombor surah As-Sajdah. Siapa yang rajin buat tuan-tuan? Nabi Muhammad rajin buat ke benda tu? Ini mesti yang maha hebat ni buat. Kemudian bila baca surah As-Sajdah, ayat yang memerintahkan supaya kita sujud, wahum la yastakbirun, sujud. Ayat itu adalah pada ayat yang ke-15 dalam surah As-Sajdah. Bermula daripada awal dia sampai wahum la yastakbirun, innama yu'minu bi ayatina allazi, tu daripada innama tu sampai habis ayat dia ada 15 ayat. Sama jumlah dengan nombor 15 pada ayat surah As-Sajdah. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya ni, hidup saya ni macam-macam petua. Besok rombongan yang nak melawat sekolah saya, besok ada 15 buah bas. Tadi 18 buah bas, tak sampai 2. Sian ni tuan-tuan. Kita minta maaf lah pada makcik-makcik tu, tak dapat nak dielak lah berlaku kemalangan. Besok insya-Allah 15 bas. Kenapa yang setiap minggu ni tuan-tuan lebih kurang 30-40 bas yang melawat sekolah? Yang datang tadi dari Perlis, datang tadi daripada Air Hitam Johor, datang pada Terengganu, Kelantan, satu Malaysia datang tuan-tuan. Tadi daripada Seremban pun ada tadi 2 bas tadi datang. Daripada jiran sebelah, dia kata, ustaz, taman kami sebelah aja taman yang ustaz nak datang malam ni. Hari ni kami ke tempat ustaz, malam ni ustaz ke tempat kami pulang. Elok lah. Sebab mereka nak ambil petua. Hidup saya ni, saya suka ambil petua. Dan petua tu bila buat menjadi, saya tulis dalam buku dan saya ijazahkan amalan-amalan tu. Baik. Ada satu makcik,
anak dia nikah dengan orang putih. Anak dia perempuan kahwin dengan Mak Saleh. Laki-laki lah Mak Saleh. Beranak pinak dah lah. Dan tak nak balik. Tak nak balik. Dan masalah lagi parah, menantu dia tu tak percaya pada Tuhan. Etis. Dak lah tak balik. Etis pula. Anak pula duk sayang ke laki. Mak kata balik lah, raya ke balik lah, tak nak. Datang jumpa saya, Ustaz. Inilah gambar anak perempuan saya. Ustaz tengok lah. Saya pun tengok. Tu Ustaz tak nak baca apa-apa ke? Makcik suruh tengok, saya tengok lah. Saya ikut arahan. Saya bodoh nyorang, lurus bendui. Saya buat apa yang disuruh buat. Ada saya naik motor pergi ke Maidin. Depan rumah saya tu Maidin kan. Jadi saya kalau ke Maidin tu jalan kaki, nolak balik rumah tu, nolak troli Maidin sampai ke rumah. Nanti Bangla datang cari mana pula troli aku, dia pula tolak aku Maidin pula tu. Udah lebih banyak troli Maidin tuan-tuan ni. Jadi saya nak pergi ke Maidin tu, kereta tahan saya. Waalaikumsalam, Cik. Waalaikumsalam. Rumah Ustaz Kazim mana? Tu. Rumah saya, Cik. Sama. Saya pergi Maidin. Saya balik, saya tengok kereta tu tunggu depan rumah saya. Bukan yang saya tanya tadi ke? Ya. Kenapa tak cakap Ustaz Kazim? Abang tanya saya, mana rumah Ustaz Kazim? Saya cakap lah. Saya bukannya, ni saya lurus benda. Kalau abang tanya, abang Ustaz ke Ustaz? Saya ngaku lah. Tapi abang tanya, mana rumah Ustaz Kazim? Tu rumah dia. Dia tengok muka saya, menyusahkan orang, kata dia. Baik, jadi saya kata macam ni, Kak. Di dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Toha, ayat 55. Jadi kalau akak rajin, akak baca surah Toha ayat 55, lepas sembahyang hajat, akak baca sebanyak 55 kali. Akak doa pada Allah, mudah-mudahan tergeraklah pintu anak menantu akak ni balik. Waktu itu akak jangan pedulilah Malaysia Seri 3 sama akak, kalah 0-1 ke apa, jangan duk peduli lah. Itu tak ada faedah apa langsung. Akak tumpu pada Allah, berbicara kepada Allah, mengadu pada Allah, baca Fatihah pelan-pelan, hayati Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jangan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu tak menghayati, bang. Kita hari ini apa benda yang berkaitan dengan agama semua nak cepat. Tadi saya dengar bang maghrib dalam radio. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Radio tu dia cepatkan tu. Kita ni kalau azan tu imam tu mesti ambil nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, kita boleh tahu 2-3 berhenti. Ni hak dalam radio ni dia kat dia bagi pendek supaya cepat. Sebab tu kita dengar pun kelang kabut dia ni, bang. Kenapa soalan agama semua nak cepat? Semua nak ringkas. Sembahyang nak ringkas, puasa nak ringkas, semua nak ringkas. Sedangkan kita nak jumpa dengan Allah, bagilah yang terbaik sikit. Sekarang tuan-tuan cuba tengok, lepas salam bangun, tak ada zikir, tak ada, ringkas. Amin selamat Ustaz. Semua ringkas, senang Ustaz. Nikah apa ringkas, semua ringkas. Kenapa tak buat elok-elok untuk agama? Supaya puas hati. Sebab tu orang kita ni tuan-tuan, mazhab kita, orang kita kalau buat sesuatu tu Masya Allah, sedetail-detailnya. Mari zaman sekarang ni ringkas sungguh. Ringkas sungguh. Allahu akbar dulu, auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tu imam baca dulu. Sekarang tak ada Allahu akbar, usolli pun tak ada. Bila tanya kenapa tak Nabi tidak pernah membuat, dia payah. Bacalah Quran. Okey.
Baca Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, surah Yasin tu. Dalam agama kita dia ada dua, satu qaddamu, satu athar. Qaddamu tu apa? Apa yang kita buat, apa yang kita persembahkan, apa yang kita dahulukan. Muqaddam, muqaddimah, takdim, mendahulukan. Maknanya sesuatu benda di sebelum buat tu ada taqdim dia, ada muqaddimah dia, ada qaddamu dia. Sebab tu Imam Syafi'i sebelum sembahyang dia letakkan dulu nawaitu ka usalli ka pada perkataan niat. Dia sampaikan dulu, dia ambil hak tu qaddamu. Sebab tu bila kita nak puasa ada nawaitunya, walaupun itu ialah lafaz yang terpakai ialah niat dalam hati, yang sah niat dalam hati, tapi sunat taqaddam dulu, qaddamu dulu. Dan jangan kita kata bila benda tu semuanya bid'ah belaka. Benda tu ada ulama-ulama kaji supaya menetapkan hati. Macam tuan-tuan malam ni, tuan-tuan nak datang, tuan-tuan buat qaddamu dulu. Malam ni abang nak pergi surau, abang kena awal sikit, malam ni Ustaz Kazim datang. Kita akan bercakap. Kita akan bercakap pada isteri kita. Abang, malam ni saya nak ikut abang tau, pergi ceramah Ustaz Kazim. Kita cakap. Jarang tuan-tuan tiba-tiba je isteri duduk dalam kereta, terkejut suami dia. Orang pakai telekung semua. Ya Allah, aku ingat hantu. Abang ni ada hantu. Bini sendiri pun kata hantu. Tak ada cakap pun nak pergi. Takkan semua benda nak cakap. Nampak tu? Kita akan cakap. Abang, nanti malam ni ceramah saya ikut tau. Kita akan cakap benda-benda baik, termasuklah pada benda-benda hak tadi, semayang, puasa dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan, baca yang tadi 55 kali. Buat tahajud elok-elok, dan saya kata tadi, buat tahajud sehabis-habis baik. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Waktu itu kalau ada fahaman lain nak datang, ingatan pada benda lain nak sampai, potong. Jangan layan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ada pula yang kata, ustaz kita boleh pejam mata tak? Pejam mata tu lah yang jadi macam-macam. Rabbighfirli lah, tidur terus tuan-tuan. Hang buka lah mata tu, tengok tempat sujud. Walaupun buka, tengok tempat sujud. Jangan duk tengok Rabbighfirli warhamni. Pukul 4:30 wajburni. Oh, sudah tuan-tuan. Nampak hantu lah pula. Habis mayang tu, duduk elok-elok, baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Baca pun 7 kali. Kemudian bacalah surah Toha tadi 55 kali. Dah habis dia, insya-Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak menantu aku ya Allah. Baliklah mereka ke Malaysia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dah. Supalah kita di sini. Ada orang yang berhutang, tak bayar-bayar dah 4 kali puasa dah, 4 kali raya dah, tak bayar lagi hutang. Buat tu imam kita, pengurusi kita. Adalah dalam kampung kita ni orang yang tak pernah pijak kaki ke surau. Jangan kata hari raya, hari apa pun tak datang. Memang tak bermasyarakat. Kita tak boleh boikot dia, kita tak boleh kata apa agak dia. Kita dah ajak dia tak mau. Kalau gitu buat sembahyang hajat ya Allah, lembutkanlah hati orang-orang ni supaya datang berjemaah ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat perpaduan ya Allah. Buat. Insya-Allah tuan-tuan, Allah lembutkan hati orang. Jadi itu nama dia tadabbur. Saya suka ambil. Kenapa Allah letakkan nama Al-Baqarah? Kenapa Allah letakkan Al-Ankabut? Surah labah-labah. Balik besok lusa panggil ustaz mai ajar cerita tentang labah-labah. Kenapa labah-labah? Kenapa semut? Kenapa semut? Apa beza semut dengan anai-anai? Buka. Kenapa ada surah nama semut? Kenapa? Kenapa rumah yang ada semut tak ada anai-anai? Kenapa anai-anai ada pada tempat yang tak ada semut? Cari tengok tuan-tuan. Kita hari ni bila rumah ada semut, ambil spray. Wah, mampus. Gigit cucu aku. Bergeletek semut api tu mati. Lepas dia mati tuan-tuan, datang semut putih. Jadi kena belajar beza semut hitam dengan semut putih.
Masya Allah. Tapi ustaz, semut tu tak tahu dah ustaz. Oi, makcik habis gula makcik dia masuk tu, yang makcik sembuh. Sembuh apa? Dia masuk dalam balang gula makcik sembuh lah dengan riksek. Betul? Suami baca kopi meninggal ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya makcik sembuh buat apa? Ya Allah. Lain kali tutup rapat elok-elok. Yang kedua, tulis dekat balang gula tu, semut dilarang masuk. Dia tak masuk lah. Oh, di sekolah. Ya, di sekolah makcik. Oh. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, semua benda ni ada. Hari ni raya puasa ketiga. Hari ni kita nak belajar pula buah-buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Buah apa? Buah apa? Hari ni kita akan sebut pula jumlah air dan jumlah darat yang disebut dalam Quran. Hari ni kita nak sebut, belajar pula Nabi Allah sebut berapa kali, Rasul Allah sebut berapa kali. Cari tuan-tuan, bila kita kaji betul-betul Quran, ya Allah, canggihnya Quran, hebatnya Quran. Dia turun dalam bulan Ramadan, kita belajar dalam bulan Ramadan, baru kita tahu, ya Allah, Masya Allah, hebatnya. Sebab tu Nabi kata orang yang paling bagus ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Sebab apa kita tak jadi bagus? Sebab kita tak pernah belajar Quran. Kita hanya belajar tajwid, tapi kita tak tahu apa dia ayat tentang ikan dalam laut, apa dia ayat tentang kapal dalam dalam Quran, apa dia ayat tentang cerita-cerita berkenaan dengan orang dulu-dulu. Akhirnya apa yang kita dengar kita percaya, Quran sebut kita tak percaya sebab kita tak tahu. Ustaz, boleh tak kita pindah ke planet Marikh? Al-Quran bagi jawapan. Ustaz, saya nak pindah ke bulan, di sana ada Quran bagi jawapan. Boleh pindah ke tidak? Dinosaur ada tak dalam Quran? Semua jawab. Semua jawab. Tapi bila kita tak ambil Quran, manusia asal pada beruk. Oh ya. Akhirnya kita pun mengaku kita anak cucu beruk. Leceh. Punya tinggi darjat kita rendahkan. Kita kata kita anak cucu beruk. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati, tuan-tuan pun marah kat saya. Cuba saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cucu Adam yang dihormati. Mana anak-anak cucu Adam? Bila kita tolak Quran, letak ke tepi, kita ambil sumber daripada dia orang, kita dah merendahkan martabat kita, sedangkan Allah dah angkat tinggi kedudukan kita. Jadi jangan jadi bodoh dengan sebab meninggalkan Al-Quran. Jadi dua benda ini tuan-tuan, ambillah yang saya syorkan pada tuan-tuan. Yang pertama, kita perkemahkan ilmu kita untuk menyambut Ramadan. Yang kedua, setiap hari satu tadabbur Al-Quran. Kita boleh pilih pada waktu subuh, atau boleh kita pilih setengah jam sebelum berbuka puasa. Kita dengar satu ayat cerita tentang labah-labah dalam Quran, baru kita tahu kenapa Allah sebut labah-labah dalam Quran. Jadi tuan-tuan, terima kasih atas jemputan. InsyaAllah saya dah berceramah 34 tahun. Ini kali pertama datang ke sini. Saya dah ceramah dulu online dengan tuan-tuan 3 tahun lepas. Ya, 3 tahun lepas. Jadi kalau nak jemput lagi 34 tahun lagi. Kalau tak nak jemput 34 tahun, kita jumpa lagi online lah. InsyaAllah lagi 3 tahun. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.